Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Zurina. Kali ini, Cikgu akan berkongsi satu lagi teknik menjawab SPM Bahasa Melayu Kertas 2. Baiklah, nak tahu apakah soalannya? Silalah tonton video ini. Baiklah, kali ini cikgu akan berkongsi teknik menjawab SPM Bahasa Melayu Kertas 2 bahagian B soalan nombor 8 iaitu novel. Baiklah, kita teruskan. Kita lihat di sini untuk format baru pentaksiran Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia mulai tahun 2021. Soalan nombor 8 terdapat dalam bahagian B berkaitan dengan novel dan markah yang diperuntukkannya ialah sebanyak 10 markah. Baik, untuk soalan novel ini ada 2 soalan yang diuji, dua bahagian. Baik, kita lihat apakah 2 soalan tersebut. Baik, yang pertama ialah soalan 8.1 Roman iaitu berkaitan dengan pemahaman petikan novel dan berdasarkan petikan sebuah novel daripada mana-mana novel 4 zon. Kemudian panjang petikan antara 100 hingga 200 patah perkataan. Baik, kemudian untuk soalan kedua Roman berkaitan dengan pemikiran kritis iaitu ada unsur kebat. Berdasarkan novel yang dikaji mengikut zon. Mengikut zon maksud dia di mana kita berada dalam zon tersebut, jadi kita boleh gunakan novel tersebut. Manakala untuk soalan bahagian 1 Roman diambil daripada mana-mana novel 4 zon. Maksud dia dalam 4 zon ini terdapat novel sebanyak 8 buah novel. Jadi salah satu daripada novel tersebut akan diambil mana-mana petikan di dalamnya dan dijadikan soalan berbentuk pemahaman petikan novel. Baik, jangan risau. Sekarang kita lihat apakah nama novel bagi setiap zon tersebut Baik, yang pertama ialah zon 1 bagi negeri-negeri di bahagian utara seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Kita lihat novel yang disediakan ialah tingkatan 4 novel Jendela Menghadap Jalan, manakala tingkatan 5 novel Songkit Berbenang Emas. Baik, manakala zon yang kedua iaitu bagi negeri Selangor, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan novelnya ialah tingkatan 4. Novel Lieutenant Adnan Wira Bangsa, manakala tingkatan 5 ialah novel Tirani. Seterusnya ialah zon 3 bagi negeri Melaka, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Novel yang disediakan ialah tingkatan 4 novel Pantai Kasih, manakala tingkatan 5 ialah novel Bima Sakti Menari. Dan zon yang keempat yang terakhir ialah bagi negeri Johor, Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan. Dan novel tingkatan 4 ialah novel Di Sebalik Dinara, manakala tingkatan 5 ialah novel Silir Daksina. Baiklah, jadi inilah dia sebanyak 8 buah novel yang diuji dalam soalan 8 peringkat SPM. Baiklah, selepas ni cikgu akan tunjukkan contoh 2 soalan iaitu 8.1 Roman dan 8.2 Roman sebagai contoh.
tadi kita lihat yang pertama 2 soalan diuji, cikgu sudah terangkan. Baik, seterusnya yang kedua ialah markah keseluruhan ya, iaitu 10 markah. Kombinasi markah untuk soalan 1 dan 2 tidak tetap. Ya, kombinasi markah bermaksud markah bagi soalan 8 1 Roman dan juga 8 2 Roman tidak tetap. Daripada 10 markah, kemungkinan soalan 1 ialah 4 markah, manakala soalan kedua ialah 6 markah. Jadi jumlah keseluruhan ialah 10 markah. Kemungkinan juga markah kombinasinya ialah 5 markah soalan 1 dan 5 markah soalan bahagian 2. Jadi sebab itulah dikatakan markahnya tidak tetap, tetapi keseluruhan berjumlah 10 markah sahaja. Ya. Baik, sepatutnya 10 markah ini amat mudah untuk diperoleh jika murid-murid atau calon SPM tahu dan faham teknik menjawab soalan yang disediakan. Baiklah, sekarang kita lihat pula untuk markah bahasa. Ya. Baik, untuk soalan 1 Roman, tidak ada markah bahasa yang khusus, ya, tetapi berdasarkan deskripsi pemarkahan. Ya. Baik, bagaimana bentuk deskripsi pemarkahan? Baik, cikgu tidak dapat menggambarkannya lagi kerana belum ada lagi contoh deskripsi tersebut. Ya, jadi hanya boleh diberitahu sahaja. Bentuknya akan dilihat selepas peperiksaan 2021 dijalankan. Ya, jadi kita kena menunggulah dengan penuh kesabaran. Baik, tidak mengapa. Bagi soalan yang kedua, bahagian kedua, markah bahasanya pula ialah maksimum 2 markah secara holistik. Ya. Ini dinyatakan dengan jelas terdapat maksimum 2 markah. Bermakna soalan nombor 2 ini markah penuhnya ialah 2 markah. Jadi kalau keseluruhan untuk soalan nombor 2 contohnya 6 markah, bermaksud 4 markah lagi adalah untuk isi. Ya. Bagaimana pemarkahan diberi itu berdasarkan skema pemarkahan, ya, dan cikgu pun tidak dapatlah menerangkannya dengan jelas kerana belum ada contoh. Baik, jadi sekarang kita sambung kepada slide yang berikutnya. Kita tengok ini ialah bagi contoh soalan 81 Roman, ya. Baik, berkaitan dengan pemahaman petikan novel, ya. Baik, seperti yang cikgu jelaskan di awal tadi, pemahaman petikan ini diambil daripada mana-mana novel dalam 4 zon, ya. Tidak semestinya petikan tersebut diambil mengikut zon yang kita berada. Ya. Baik, nanti cikgu beri satu contohlah, ya, sebagai contoh untuk dibuat latihan, ya. Baik, jadi arahan untuk soalan ini, ya, murid-murid, ya, atau calon mestilah baca soalan dengan teliti dan fahami kehendak soalan. Baik, untuk soalan bahagian ini diberi satu soalan dan juga contoh petikan novel, ya, contoh pemahaman petikan novel. Jadi untuk memudahkannya, kita baca dulu soalan. Ya, apabila kita membaca soalan, sudah pasti kita akan faham apa kehendak soalan tersebut. Maka dengan itu adalah mudah bagi kita untuk menjawab soalan pemahaman yang disediakan. Ya. Baik, seterusnya. Baik, kemudian baca petikan novel dan gariskan isi-isi atau jawapan yang relevan dengan kehendak soalan. Ya, apabila kita sudah membaca dengan teliti dan faham kehendak soalan, kita bacalah pula petikan novel sambil kita gariskan isi-isi atau jawapan yang
relevan ya, iaitu yang sesuai lah dengan kehendak soalan. Baik, di sini ada sedikit petua ya, iaitu hendaklah mestilah ingat, iaitu jawapan ada dalam petikan. Jawapan ya, jawapan bagi soalan yang ditanya ada dalam petikan. Jadi tidak menjadi masalah kepada murid-murid untuk mendapatkan jawapan ataupun isi-isi yang berkaitan dengan kehendak soalan. Jadi sangat mudah bagi soalan ini dan pastikan markahnya penuh ya, kerana jawapan sudah ada. Apa yang perlu dibuat ialah baca, kemudian cari dan gariskan sahaja isi-isi atau jawapan yang relevan dengan kehendak soalan. Jadi mudah sangat kan? Ya. Baik, seterusnya. Ini cadangan daripada Cikgu Lai ya. Iaitu jumlah isi atau jawapan isi yang dicari dalam petikan novel itu atau jawapannya bergantung kepada jumlah markah. Baik, tadi dikatakan markahnya tidak tetap kan. Jadi contoh kan. Contoh markah yang diberi ialah 4 markah. Jadi secara mudah atau automatiknya kita sediakan atau carilah 4 isi atau 4 jawapan. Ya. Tapi jika terdapat lebih daripada 4 isi, contohnya ada 5, tidak salah kalau murid-murid salin semua isi tersebut sebab markahnya tidak diberitahu bagaimana ya, hanya berdasarkan deskripsi pemarkahan. Jadi lebih mudah jika murid-murid mendapatkan isi atau jawapan berdasarkan jumlah markah ya, seperti cikgu beri contoh, jika 4 markah bersamaan dengan 4 isi ya. Baik, jadi lebih mudah kan untuk kita faham. Baiklah. Jadi sekarang kita lihat teknik menulis jawapan. Bagaimana kita hendak menulis jawapan bagi soalan pemahaman petikan novel. Baik, yang pertama tadi cikgu sudah jelaskan cari jawapan dalam petikan ya. Sebab memang ada dalam petikan. Baik, jadi gunalah formula yang mudah di sini iaitu salin ya, salin kemudian edit ya, macam kita buat kalau kata dalam komputer tu kita salin kan, kemudian kita tampal macam tu. Tapi sebelum kita tampal kita kena edit dulu ya. Jadi apa maksud edit di sini? Jadi edit kita teropong apa dia? Iaitu kita kena perlu buat sunting ya atau semakkan. Maksud dia kita perhatikanlah isi-isi yang kita pilih tu mempunyai ayat yang sesuai atau tidak, ayatnya betul atau tidak dari segi pembentukan ayat ya, iaitu pastikan ayat yang ditulis adalah gramatis. Biasanya kita tahu bila sebut ayat perlulah ada bahagian subjek dan predikat. Jadi itu ialah ayat. Jadi jika kita baca ayatnya macam sambung-sambung kan, ayatnya tidak lengkap atau tidak jelas. Jadi menjadi tanggungjawab kita lah untuk buat semakkan ya atau sunting di bahagian edit ni dulu ya. Kemudian barulah kita salin dengan lengkap ya. Baik, jadi di sini diingatkan semula markah bahasa berdasarkan deskripsi pemarkahan ya, seperti yang cikgu jelaskan di awal tadi. Jadi bermaksud jika ada markah bahasa yang tidak tetap itu, namun akan diambil kira jika ayat yang ditulis adalah ayatnya lengkap atau tidak. Jadi secara mudah jangan kita tulis ayat yang tidak gramatis ataupun kita buat sempang-sempang ataupun kita buat apa kita panggil dalam bentuk poin-poin kecil kan. Jadi elakkan ya. Lebih baik kita bina ayat yang lengkap dan gramatis ya.
ayat yang lengkap perlu ada bahagian subjek dan predikat. Ya. Baik, kita tengok bagaimana jawapan contoh soalan 8.1 ya. Baik, inilah contoh petikan novel ya untuk bahagian pemahaman ya yang disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Baik, jadi petikan ini diambil daripada novel Bima Sakti Menari ya. Baik, karya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Novel ini berada dalam zon 3 tadi ya. Baik, seperti yang cikgu beritahu tadi, apabila mendapat soalan, ya, jangan baca dahulu petikan ini. Ya. Apa yang perlu buat yang pertama ialah baca dahulu baca dahulu arahan soalan. Baik, cikgu bacakan arahannya ya. Okey, arahannya ialah baca petikan novel di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Baik, jadi nampak di sini bahawa kamu boleh membina ayat sendiri. Tetapi seperti yang cikgu tegaskan tadi, ayat tersebut haruslah gramatis. Ya. Baik, jadi ini dalam petikan ini ya, terdapat jawapan ya. Seperti cikgu ingatkan tadi, jawapan ada dalam petikan. Jadi tidak perlu bimbang dan risau. Hanya perlu membaca dengan teliti, kemudian gariskan isi-isinya. Kan? Baiklah, jadi langkah yang kedua kita kena buat apa? Kita bacalah soalannya. Baik, cikgu bacakan. Nyatakan faktor populasi klip-klip di Kuala Selangor semakin berkurangan. Ya, ini soalan yang disediakan dan markahnya ialah 4 markah. Baik, seperti cikgu ingatkan tadi, kalau 4 markah, dapatkan 4 isi. Ya, sangat sesuai lah kan. Okey, baik. Jadi, kita akan lihat di sini ya, apakah jawapannya. Ya. Baik, cikgu buat di sebelah sini ya. Okey, contoh jawapan di sini di peringkat cikgu namakan sebagai proses salin dan edit ya. Kan cikgu beritahu tadi guna formula mudah iaitu salin dan edit. Baik, daripada petikan ini ya, cikgu sudah menyalin 4 isi ya kerana 4 markah. Baik, kita lihat yang pertama ya. Baik, yang ini yang pertama. Untuk memulakan jawapan, kita perlu ambil sebahagian daripada ayat yang terdapat dalam soalan. Jadi di sini diminta nyatakan faktor-faktor populasi klip-klip di Kuala Selangor semakin berkurangan. Jadi kita ambillah bermula dengan perkataan faktor-faktor ya, iaitu sebab-sebab kan. Faktor-faktor populasi klip-klip di Kuala Selangor semakin berkurangan ya. Cikgu hitamkan di sini supaya nampak ialah. Jadi kita carilah jawapannya di sini ya. Baik, apa yang cikgu nampak terdapat di baris kedua ini ya. Ya, cikgu sudah pun keluarkan di sini. Ialah, kita gunalah ialah kedatangan pelancong yang ramai hampir 100,000 orang pada setiap tahun ya. Baik, ini proses salin dan edit ya. Cikgu letak di sini. Sekarang kita lihat contoh isi yang kedua di sini. Baik, untuk isi yang kedua di sini cikgu letak penanda wacana dahulu sebab cikgu nak ayat itu nampak gramatis ya. Baik, di sini bermula dengan isi yang berikutnya lah, dengan semua entiti yang datang bersama mereka. Jadi cikgu ambil di sini, cikgu rasa macam kurang gramatis, jadi cikgu letak selain itu ya penanda wacananya, iaitu cikgu salin semualah. Salin semua entiti yang datang bersama-sama seperti suara manusia, bunyi enjin motorbot dan cahaya lampu di jeti. Ya. Kemudian cikgu berhenti di sini. Kemudian yang ketiga,
cikgu letakkan seterusnya. Cikgu ambil di sinilah sebab yang sebelum tu berkaitan dengan suara manusia, bunyi enjin motorbot, cahaya matahari. Cahaya lampu di jeti. Jadi sekarang untuk seterusnya pencemaran air sungai yang mengancam pokok-pokok berembang. Ya. Cikgu rasa itu satu bahagian isi yang macam tidak sama dengan yang sebelum ini kan, yang atas ni. Cikgu letak di bawah ni. Cikgu gunalah penanda wacana seterusnya. Pencemaran air sungai yang mengancam pokok-pokok berembang dan pemusnahan payah bakau. Ini nampak macam kategori yang sama kan. Baik, berada dalam kawasan air di sini. Baik, yang keempat cikgu masih ambil di sini tapi dalam kategori yang lain iaitu cahaya dari kawasan pertempatan manusia dan cahaya roda Ferris. Semuanya membawa ancaman kepada populasi kelip-kelip. Baik. Jadi cikgu letaklah penanda wacana akhir sekali. Cahaya dari kawasan pertempatan manusia dan cahaya roda Ferris. Ya. Cahaya roda Ferris ni selalunya datang dari kawasan mungkin ada tempat hiburan yang ada permainan roda yang pusing-pusing tu. Jadi cahaya itu juga boleh mengancam populasi kelip-kelip ya. Baik, tak apa. Jadi kalau tengok ini sahajalah isi-isi yang terdapat dalam pemahaman petikan novel ini. Sebab di akhirnya dia kata kelip-kelip ini yang telah wujud jutaan tahun di tempat ini tidak pernah mendatangkan sebarang kesusahan kepada manusia di sini. Jadi ini bukanlah faktor ya. Ini macam keterangan ataupun penerangan tentang kelip-kelip. Jadi bukan faktor. Jadi sudah habislah kalau kita baca sampai titik bukan lagi berkaitan dengan faktor-faktor. Ya, jadi cikgu pun lihat satu persatu lah. Cikgu tik di sini maksudnya dari segi edit ya, dari segi suntingan, semakan, termasuklah ejaan semua adalah betul. Dan yang kedua juga ya, tiada kesalahan ejaan dan ayat pun adalah gramatis. Kemudian yang ketiga juga sama ya, tiada masalah apa-apa dan akhir sekali juga tidak ada masalah ya dari segi ejaan dan juga ayatnya ya. Baik, jadi di sini dapatlah cikgu simpulkan ya atau beri cadangan bahawa penanda wacana boleh digunakan supaya ayat lebih gramatis ya. Mungkin kalau tidak menggunakan penanda wacana mungkin kalau nak sambung ya antara isi pertama atau isi kedua dengan isi ketiga boleh juga guna kata hubung ya seperti dan boleh juga. Baik, jadi sebab dalam arahan boleh menggunakan ayat anda sendiri ya. Cuma di sini cikgu pesan ayat tersebut mestilah gramatis. Baik, jadi itulah berkaitan proses salin dan edit untuk jawapan bagi soalan 81 Roman ya. Baik, jadi di sini cikgu letakkan semua jawapan dalam satu perenggan lah ya yang lengkap ya. Cikgu pindahkan di ruangan ini. Jadi semua yang dibacakan tadi dimasukkan di sini ya. Baik, jadi semualah 4 jawapan ada di sini. Oleh sebab markahnya 4 jadi cikgu letaklah 4 markah ya. Jadi dari segi pemarkaan sebenar tidak dapatlah cikgu jelaskan ya kerana masih belum tahu lagi. Baiklah, cuma peringatan di sini mesti ingat jawapan ada dalam petikan. Jadi semua ini adalah jawapan yang terdapat dalam petikan tadi ya yang diberi. Bukan diambil dari segi dari luar ke, maksudnya ada kaitan dengan kebat ke, tidak ada. Jadi soalan 81 ni sepatutnya kalau kata 4 markah pastikan dapat semualah.
rugi kalau kata jawapan sudah ada tapi tidak dapat markah penuh. Sangat rugi kan? Ya, cuma bahagian kedua nanti barulah jawapannya di luar petikan. Maksudnya yang berdasarkan pemikiran kritis iaitu unsur kebat. Ya. Baik, jadi diharapkan jawapan bagi 81 Roman ini sudah jelas ya dan difahami oleh semua murid, dan sekali lagi mesti ingat jawapan ada dalam petikan. Ya, ini khusus bagi soalan 81 Roman sahaja. Okey, baik. Sekarang kita terus kepada soalan 82 Roman, iaitu novel mengikut zon. Ya, kita lihat senarai novel-novelnya dan soalannya jugalah ya. Baik, jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut. Baik, untuk senarai novel 4 di atas ni ialah untuk tingkatan 4 ya. Bagi setiap zon, manakala 4 di bawah lagi ialah tingkatan 5 ya untuk setiap zon ya. Disusun mengikut zon 1 lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mungkin ada yang apa? Mungkin silap susun, tapi jumlahnya ialah 8 buah novel ya. Baik, jadi kita lihat apakah contoh soalan yang disediakan bagi yang cikgu ambil dalam Lembaga Peperiksaan Malaysia, iaitu berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari. Sebuah novel yang anda pelajari. Jelaskan sebab-sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Jadi di sini cuma hendakkan sebuah novel yang dipelajari sahaja. Jadi ikutlah di manakah bahagian zon murid-murid berada. Jadi jika cikgu ya berada di bahagian utara, cikgu akan memilih zon 1 iaitu sama ada jendela menghadap jalan tingkatan 4 ataupun songket berbenang emas tingkatan 5. Baik, jadi untuk perkongsian kali ini, cikgu memilih dua novel inilah sebagai contoh. Tetapi arahan soalan meminta sebuah sahaja kan. Tapi cikgu ingin memberi contoh, maka cikgu tunjukkan kedua-dua jawapan bagi setiap novel tersebut ya. Sebab kita hendak melihat bagaimana jawapan bagi soalan yang disediakan, iaitu jelaskan sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Bermaksud dalam novel yang cikgu pilih lah ya, Jendela Menghadap Jalan, permulaan ceritanya bagaimana dan sebab kenapa menarik perhatian pembaca. Begitulah juga dengan novel tingkatan 5, Songket Berbenang Emas ya, dan jelaskan sebab-sebab permulaan cerita menarik perhatian pembaca. Jadi cikgu akan berikan contoh bagi setiap novel ya. Baik, kita lihat. Ya, sebelum itu untuk soalan ini jumlah markahnya 6. Ya, untuk yang 81 Roman tadi 4 markah, jadi jumlah semua ialah 10 markah. Baiklah, kita lihat jawapan untuk novel bagi 82 Roman. Baik, sebelum tu kita tengok dululah. Sebelum kita menulis, kita kena tahulah apakah teknik menulis jawapan bagi soalan kedua ini. Ya. Baik, di sini cikgu jelaskanlah ya untuk soalan novel. Tekniknya yang pertama, mulakan perenggan pendahuluan. Ya. Kita hendak memulakan, kita perlu ada pendahuluan. Di situ harus nyatakan nama novel yang dikaji dan nama penulis novel. Seterusnya, tulis perenggan isi-isi dengan lengkap berdasarkan kehendak soalan. Ya, cikgu sudah bacakan tadi kan sebelum ini, iaitu berkaitan dengan bahagian permulaan cerita yang
menarik minat pembaca. Itu ialah kehendak soalannya. Baik, bagaimana hendak menjelaskan isi-isi tersebut? Jadi secara cadangan cikgu lah ya. Baik, pertama, untuk isi yang pertama ya di bahagian perenggan isi ini, perlu ada pernyataan atau peristiwa yang pertama. Sebab soalan itu minta peristiwa yang menarik. Jadi kita carilah peristiwa yang pertama tu yang menarik perhatian atau minat pembaca ya. Baik, kemudian perlu ada alasan yang atau hujah yang kukuh ya, rasional atau relevan. Baik, semua alasan atau hujah ini berunsurkan kebat. Ya, seperti yang cikgu jelaskan di awal tadi bahawa untuk soalan novel ialah dia iaitu merupakan soalan pemikiran kritis ya yang ada unsur kebat ya. Baiklah, sama jugalah bila perenggan isi yang kedua, sama juga kita letakkan pernyataan atau peristiwa yang kedua dan alasan hujah yang kukuh, rasional atau relevan ya, kerana perlu ada unsur kebat. Baik, jadi jumlah markah untuk soalan ini ialah 6 markah kan disediakan. Jadi cadangan isi yang cikgu buat di sini ialah 2 isi sudah memadai yang berjumlah 4 markah. Sebab 2 isi ini kita perlu huraikan alasan hujah yang relevan kan berdasarkan pemahaman kita lah terhadap pernyataan atau peristiwa yang kita pilih, iaitu peristiwa yang pertama dan peristiwa yang kedua. Dan bahasa pula sudah dinyatakan di awal tadi, iaitu 2 markah diberi secara maksimum. Maksudnya jika markah bahasa tu sesuai dan gramatis, sudah pastilah akan mendapat markah penuh 2 markah maksimum. Baik, jadi oleh itu secara tidak langsung markah yang tinggal hanyalah 4 sahaja kan daripada 6 markah. Kerana 2 markah untuk markah bahasa yang sudah ditetapkan oleh pihak lembaga dan selebihnya 4 markah untuk markah isi. Jadi dari segi rasionalnya 2 isi sudah memadai kerana perlu dihuraikan unsur kebat kan. Baik, jadi kalau kata murid-murid ingin memberikan 3 isi, tidak salah. Ya, tidak salah dan boleh jika mempunyai masa lah, sebab kita pun perlu ada pengurusan masa yang sesuai bagi setiap soalan. Jadi bergantung kepada murid-murid ya. Tapi di sini rasanya cadangan cikgu sudah sesuai ya. Iaitu 2 isi untuk 4 markah dan selebihnya 2 markah untuk markah bahasa ya. Baik, jadi kita lihat sekarang jawapan yang cikgu sediakan, cadangan jawapan cikgu. Untuk novel bahagian utara ya, iaitu 2 buah novel. Walaupun soalan minta sebuah, tetapi cikgu beri contoh untuk 2-2 novel ya, sebagai contoh sahaja. Baik, jadi ini untuk cadangan cikgu lah ya, untuk markah isi dan bahasa. Okey, jadi kita tengok contoh soalan dan cadangan jawapan novel ya di sebelah. Baik, yang pertama kita lihat dulu novel tingkatan 4. Ini zon pertama ya, iaitu jendela menghadap jalan ya. Dan kita perlu tahu siapakah penulis novel ini, iaitu Ruhaini Mat Darin. Sekarang kita lihat cadangan jawapan daripada cikgu ya. Baik. Pertama, cikgu jelaskan tadi perlu ada pendahuluan dan nyatakan novel pilihan dan nama penulis ya. Cikgu sudah memilih di sini jendela menghadap jalan. Jadi kita lihat contoh jawapannya ya. Ini perenggan pertama. Novel yang saya kaji di tingkatan 4 ialah Jendela Menghadap Jalan karya Ruhaini Mat Darin. Ya, jadi lengkap.
Ya, ada nama novel pilihan dan nama penulis. Baik, seterusnya. Iaitu perlu nyatakan kehendak atau arahan soalan. Ya, ingat lagi. Tadi arahan atau kehendak soalannya ialah bahagian permulaan novel ini mempunyai peristiwa yang menarik perhatian pembaca. Jadi itulah dia kehendak atau arahan soalan yang terdapat di bahagian soalan tadi yang cikgu sudah bacakan di awal tadi ya. Jadi kita nyatakanlah sebagai permulaan novel ini mempunyai peristiwa yang menarik perhatian pembaca ya yang terdapat dalam kehendak atau arahan soalan tadi. Baik, kemudian perlu buat apa? Cikgu kata tadi dalam teknik menulis jawapan, nyatakan isi atau peristiwa yang pertama iaitu pernyataan yang pertamalah. Baik, jadi nyatakan sebuah peristiwa di bahagian permulaan novel. Jadi kita kena ingat kembalilah apakah peristiwa permulaannya ya, yang sesuai ya, bukan semua sesuai. Baik, cikgu ambil contoh di sini ialah iaitu antara peristiwa yang menarik perhatian pembaca ialah Lily akur dan bersetuju dengan kehendak ibunya supaya pulang bercuti di kampung datuknya di Dungun, Terengganu dan terpaksa membatalkan rancangan untuk bercuti bersama-sama dengan kawan-kawannya pada masa cuti sekolah. Ya, jadi ini yang pertama sekali lah yang memang agak menarik di sini ya, iaitu seorang anak yang kita lihat akur kepada kehendak ibunya. Ya, Lily, watak utama, tidak pun membantah kehendak ibunya. Dia menurut kata. Jadi seorang anak yang sangat taat lah kepada ibunya ya. Satu contoh yang sangat baik. Ya, walaupun Lily sudah membuat rancangan untuk bercuti bersama kawan-kawannya ya, tapi dibatalkan kerana mengikut kehendak ibunya. Baik, itu menarik lah. Betul tak? Menarik kerana watak utama di sini dilihat sebagai watak yang sangat akur dan taat kepada ibunya. Dan sepatutnya sikap atau sifat tersebut harus dicontohi oleh semua remaja. Ya. Dan sesiapa sajalah yang masih mempunyai ibu ataupun orang yang lebih tua, selalunya keluarga lah ya, bapa atau siapa saja, kita hendaklah mengikut kehendak mereka ya, selai kehendak tersebut tidak bercanggah dengan norma kehidupan kita lah ya, mungkin kehendak agama dan sebagainya. Baik, jadi kita lihat apakah harus dibuat selepas itu. Baik, kita lihat barulah kita berikan alasan atau hujah yang relevan dan rasional. Kerana di sinilah terdapatnya pemikiran kritis iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Baik, lihat contoh cikgu berikan ya. Peristiwa ini menarik perhatian pembaca kerana sebagai seorang anak, Lily telah membuat keputusan yang tepat dengan mengikut perintah ibu bapanya demi mengembirakan mereka. Kan? Jadi Lily ni anak yang pandai mengambil hati ibu dan bapanya ya. Dan dia tahu bagaimana untuk mengembirakan orang tuanya. Jadi ni jawapan ini tiada dalam novel. Kamu perlu berfikir sendiri secara rasional. Kenapa Lily berbuat demikian? Ya, baik. Sekarang kita terus kepada isi atau peristiwa yang kedua ya. Pernyataan yang kedua sama juga. Nyatakan sebuah peristiwa di bahagian permulaan novel. Kita ambillah peristiwa yang lain pula. Baik, cadangan daripada cikgu. Kita gunalah penanda wacana sebab kita hendak memulakan ayat kan yang gramatis. Biasanya penanda wacana dapat membantu ayat tersebut nampak gramatis. Baik, selain itu, peristiwa yang menarik perhatian pembaca di bahagian permulaan cerita ialah peristiwa Lily berkenalan dengan Gita.
di dalam bas semasa perjalanan pulang ke kampung datuknya. Jadi di sini kita lihat Lily berjumpa dengan seorang uh, remaja yang bernama Gita, tetapi kita lihat di sini Gita berdasarkan namanya ialah seorang India kan, kaum India. Jadi kita lihat ya apa berlaku antara Gita dan Lily ini. Jadi kita mestilah berikan alasan dan hujah apa yang menariknya peristiwa Lily berkenalan dengan Gita di dalam bas semasa perjalanan pulang ke kampung datuknya. Baik, jadi antara cadangan jawapan cikgu lah ya. Berikan alasan atau hujah yang relevan dan rasional menggunakan pemikiran kritis, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi ialah peristiwa ini menarik perhatian pembaca kerana perkenalan antara Lily dan Gita telah membawa plot cerita ini menjadi lebih menarik. Apabila Gita telah menjadi sahabat Lily sepanjang bercuti di kampung. Nampak tak? Perkaitannya peristiwa ini menarik. Kerana kebetulan Gita juga tinggal berhampiran kampung Datuk Lily. Maka secara tak langsung mereka berkawan baik dan menjadi sahabat. Kan? Jadi sekurang-kurangnya Lily mempunyai teman semasa berada di kampung. Ya, kan? Jadi itulah jawapan daripada cikgu, cadangan ya. Cadangan jawapan. Baik, kita lihat di sini cikgu tidak meletakkan kesimpulan ya, kerana berdasarkan kehendak soalan, kita bukannya membuat karangan. Jadi kita cuma menjawab soalan. Jadi bila kita sudah siap dengan jawapan yang kita berikan, maka lengkaplah jawapan bagi novel yang kita pilih. Ya, novel pilihan jawapan kita. Baik, jadi ini contoh bagi novel tingkatan 4 ya, bagi zon 1 jika dipilih oleh murid ya. Dan cikgu akan berikan contoh novel tingkatan 5 pula sebagai contoh ya. Seperti tadi juga kita lihat cadangan jawapan ya bagi novel tingkatan 5 Songket Berbenang Emas. Penulisnya ialah Khairuddin Aib ya. Ini ialah novel bagi zon 1 ya, tingkatan 5 ya. Novel ini dipelajari di tingkatan 5. Baik, seperti tadi juga perlu ada pendahuluan dan nyatakan nama novel dan nama penulis. Baik, seperti tadi ya. Novel yang saya kaji di tingkatan 5 ialah Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Aib. Ya. Baik, kemudian seterusnya kita nyatakan kehendak atau arahan soalan, iaitu bahagian permulaan novel ini mempunyai peristiwa yang menarik perhatian pembaca. Baik, kemudian kita lihatlah apakah peristiwa pertama ya, satu pernyataan dengan menyatakan sebuah peristiwa di bahagian permulaan novel. Baik, iaitu antara peristiwa yang menarik perhatian pembaca di bahagian permulaan novel ialah peristiwa Saleha yang diserang penyakit misteri. Peristiwa ini menarik perhatian pembaca. Okey. Baik, cikgu belum naikkan lagi ni. Iaitu kita haruslah memberikan alasan atau hujah yang relevan ya dan rasional kerana perlukan pemikiran kritis atau kebat. Baik, jadi di sini kita lihat peristiwa ini menarik perhatian pembaca kerana pembaca sudah pasti ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang keadaan penyakit misteri yang dialami oleh Saleha, dan peristiwa ini sangat memberi kesan kepada anaknya iaitu Dahlia kerana terpaksa menjaga adik-adiknya yang masih kecil. Jadi jelas di sini bahawa penyakit misteri ini ya memberi kesan kepada keluarga Saleha ya kerana membabitkan anak sulungnya iaitu watak utama Dahlia yang terpaksa menjaga adik-adik yang masih kecil, sedangkan
sedangkan Dahlia tinggal di asrama. Jadi kita lihat di sini Dahlia terpaksa melakukan pengorbanan demi menjaga ibunya yang tidak sihat dan adik-adiknya yang perlukan perhatian. Ya, jadi itulah jawapan yang cikgu beri sebagai cadangan. Kita lihat pula peristiwa yang kedua, ya. Ni. Selain itu, ni ya, isi atau peristiwa yang kedua, satu penyataan juga yang menyatakan sebuah peristiwa di bahagian permulaan novel. Baik, kita guna penanda wacana, ya. Selain itu, peristiwa yang menarik perhatian pembaca di bahagian permulaan cerita ialah peristiwa Azhari telah datang berjumpa dengan Dahlia di kawasan asrama sekolah bagi menyatakan hasratnya ingin menjalin hubungan yang serius dengan Dahlia. Baik, ya. Jadi di sini menariklah kerana pembaca pasti ingin mengetahui siapakah Azhari ini dan kenapa dia datang berjumpa Dahlia di asrama sekolah tempat Dahlia belajar, kan? Jadi apakah alasan atau hujah yang relevan dan rasional, ya, yang menggunakan pemikiran kritis iaitu kebat. Baik, jadi peristiwa ini menarik perhatian pembaca kerana kita dapat melihat kesungguhan Azhari dalam menjalin hubungan dengan Dahlia dan sentiasa memberi galakan kepada Dahlia untuk belajar sehingga berjaya. Jadi kita dapati Azhari ini ingin berkawan secara bersungguh-sungguh, ya, dengan Dahlia dan secara tak langsung juga Azhari ini sentiasa memberi galakan kepada Dahlia untuk belajar sehingga berjaya. Dan kita dapati kalau kita baca novel itu sehingga tamat, sememangnya Dahlia berjaya sehingga dapat melanjutkan pelajarannya selepas mengambil peperiksaan STPM, kan? Jadi inilah dia cadangan jawapan, ya, bagi soalan novel di tingkatan 5 jika dipilih oleh murid sebab soalan hanya minta sebuah novel sahaja. Jadi pilihlah salah satu jawapannya. Sekian sahaja perkongsian daripada cikgu untuk kali ini. Semoga perbincangan tentang teknik menjawab soalan 8 iaitu novel telah memudahkan murid-murid untuk menjawab soalan tersebut. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu adalah daripada kekurangan cikgu sendiri. Dan cikgu mohon maaf jika terdapat kesalahan tutur kata dan bicara sepanjang cikgu berkongsi tajuk novel itu tadi. Baiklah, selamat berjumpa lagi dalam perkongsian cikgu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.